bab tajuk tamak dalam berkata-kata. Tamak ni dalam berkata-kata ni. Orang perempuan ke orang lelaki ni tamak berkata-kata ni? Si baik sedar diri kan orang perempuan. Baiklah, kita akan masuk bab keadaan yang dibenarkan berdusta. Keadaan yang dibolehkan kalau kita nak berdusta ke nak membohong. Sebab membohong tu bohong sangat. Okey, maksudnya dalam keadaan mana kita dibenarkan melakukan helah, berhelah lah kita sebut. Bukan menipu sangat. Ketahuilah bahawa dusta itu hukumnya adalah haram. Kita tahu cakap tipu, berdusta itu haram. Suami tanya, kenapa lambat balik ni? Ustazah sudah lambat. Padahal bukan ustazah sudah lambat. Dia leka borak, ustazah pula yang kono. Kan kalau jawab leka borak kan kena marah. Dia pun ustazah lambat sampai, dia pun sudah lambat. Nak macam mana? Nampak tak? Nak selamatkan diri. Kadang tak sedar, kita rasa ringan je, tapi tetap haram hukum dia. Melainkan dalam keadaan tertentu. Dia kata dalam keadaan tertentu. Logo ada juga keadaan tu. Seperti berdusta dalam peperangan, supaya tak terlepas maklumat-maklumat rahsia-rahsia. Betul kan? Dalam urusan mendamaikan antara dua belah pihak, kita jadi orang tengah, nak mendamaikan orang bergaduh. Kalau kita bercakap sesuatu macam reka sikit, itu tak dikira menipu. Itu memang ada disebut dalam satu hadis Nabi SAW. Nanti kita akan jumpa hadis tu, yang mana Nabi sebut tidak dikatakan menipu bagi orang yang nak menghubungkan silaturahim. Contohlah kan, contoh. Bergaduhlah abang kita dengan adik. Abang dengan kakak lakukan kita adik. Kakak pun tak ada nak baik, abang pun tak ada nak baik. Dua-dua keras ni. Lepas tu kita jumpa abang. Bang, kakak tu dia rasa bersalah dengan abang sebenarnya. Dia nak minta maaf tapi dia takut. Padahal kakak tak ada rasa bersalah pun. Tak ada rasa takut ke apa ke. Kakak ni memang kita cuba pujuk pun dia keras juga. Tapi kita ni nak macam mana jadi orang tengah ni? Betul kan? Kita pun jadi orang tengah, bang. Gini, kakak tu bukan apa, dia segan, dia takut abang kan garang. Bila pula saya garang? Tu garang tu. Kan? Gitulah. Jumpa kakak pula, cakap macam tu pula. Abang tu nak berbaik dengan kakak. Tapi dia segan. Contoh, dia tahu dia silap. Contohlah kan. Padahal dia tak ada tu. Pernah tak kita buat macam tu? Jadi orang tengah, betul kan? Maksudnya janganlah orang kata menipu sangat, jobo tu maksud apa? Tak apalah kan, salah maksud pula, salah makhraj kan, pelik pula sebetul tadi. Yalah bahasa negeri kan, saya pun tak reti kan. Poyo. Janganlah melebih sangat. Bang, kakak tu rasa bersalah menangi-nangi hari-hari. Tu kan menipu sangat. Jadi nak katanya dalam niat kita nak menghubungkan silaturahim, kadang-kadang kita terpaksa melakukan sedikit helah supaya dua-dua berlembut hati. Betul kan? Kadang orang ni dia rasa orang tu tak suka dia. Orang tu tak suka dia. Hamba Allah tu tak suka dia, macam tak senyum ke, muka masam ke. Ni Pak Wu siapa yang datang ni? Cuba tengok jap. Pak Wu siapa ni? Mungkin cari orang rumah dia. Tak ada. Okey, tak apa cik. Okey, contoh kan. Kawan kita mari tanya kita. Cari barang tertinggal. Okey. Contoh kawan kita tanya, jiran kita tanya kita. Tanya perihal jiran tu. Dia ada cerita apa-apa tak pasal saya? Saya rasa macam tak sedap hati lah. Muka dia macam masam muka je. Nak jadi jujur ke nak jadi apa ni? Kalau jadi jujur lah, kita kata jujur, saya tak pandai menipu-nipu ni. Saya jujur orangnya. Macam tu kan. Saya akan ceritalah apa yang dia cakap pasal awak. Itu bukan jujur, itu bukan amanah tabligh ke, menyampaikan ke, itu adalah pengadu domba. Berhati-hati takut jadi pengadu domba. Dia pun ceritalah semua orang ni daripada rasa tak sedap hati, syak-syak je. Betul lah. Sepatutnya kita bila jadi orang tengah nak damaikan orang ni, tak ada apa, gelak tu yolah tu kan. Tak berhenti-henti gelak tu. Muhasabah bersama kan, kadang-kadang kita kan
Masa tu kita sepatutnya berhela. Tak adalah, dia tak ada cakap lah apa-apa. Yo kok. Yo. Hari tu adalah dia puji, kata, kita cakap kan nak bagi sedap hati. Tak adalah, tak ada. Padahal ada ni, tahan je ni. Betul kan? Itu tak dikira menipu. Betul. Adik-beradik bahaya juga. Ada tak kakak cakap apa-apa? Padahal dia buat grup WhatsApp mengumpat tu. Nauzubillah. Berhati-hati. Sebab an-namimah iaitu pengadu domba, orang tengah ni sangat bahaya. Bahkan ada dalam satu hadis disebutkan antara azab kubur yang tidak akan terlepas iaitu golongan an-namimah iaitu pengadu domba. Maksudnya kalaulah meninggal seorang manusia tu, lalu dia minta ampun oleh anak dia, mungkin suami dia, isteri dia, dosa-dosa mungkin akan gugur disebab ramainya orang minta ampun bagi pihak dia. Tetapi sekiranya dia ada melakukan an-namimah, pengadu domba, sampai dua orang bersaudara makin teruk bergaduh dia, maka itu di antara dosa azab kubur yang tak akan terlepas. Dia kena nanggung. Sebab kalau mengumpat ni, kita ngumpatlah berbakul-bakul orang tu tak tahu, elok je jumpa senyum, betul tak? Tengah ngumpat, orang tu elok je, orang tu bila jumpa, dia pun siap bagi kuih. Makan tak kuih orang tu bagi? Makan, sampai hati kan dah ngumpat, orang tu bagi kuih, makan. Tapi kalaulah orang yang kawan kita umpat pergi bagi tahulah orang kita umpat tu kan, jadi tak dia bagi kuih kat kita? Tak jadilah. Sebab itu kita kalau ada suatu berita sampai pada kita, cukup sampai menahan diri setakat kita je. Jangan disampaikan lagi. Ayat biasa orang perempuan, Dan sampaikan dekat kau seorang je. Sebab Dan tak boleh nak simpan dah apa yang bengke hati ni. Rasa tak tertahan, tak boleh nak nanggung dah cerita ni. Kau seorang je, harap kau jangan cakap dah siapa-siapa. Kan? Ayat tu macam solehah je kan. Dan cerita ni pun sebab nak muhasabah, jadikan pengajaran. Nampak tak tu dia tambah tu, bagi sedap cerita tu. Dan cerita ni pun supaya nak dapat pandangan. Padahal nak puaskan hati tu bercerita tu. Rupanya dia pesan 10 orang macam tu. Kan? Bukan seorang tu. Benda tu berjangkit-jangkit. Ya Allah, na'udzubillah min zalik. Baiklah. Jadi kita kembali ni, nak habiskan ni. Mendamaikan di antara dua belah pihak yang berkelahi tak dikatakan menipu. Itu kira helah yang dibenarkan. Serta dalam urusan rumah tangga bagi suami yang menjaga isteri-isterinya. Ni cerita orang poligami ni. Sudah Ustazah, kenapa baca ayat tu? Patut tinggal delete ayat tu. Gelak. Tahu akak ni tahu ni. Jadi kepada para suami yang berpoligami di luar sana kan. Kurang solehah sikit dah tu. Tak adalah. Okey. Saya tahu ramai isi-isi yang dipoligami dekat sini ada yang dengar ada, dan suami yang berpoligami. Bukan memberi tiket kepada anda untuk menipu bulat-bulat. Kan? Jadi tipu tu kena petak-petak. Maksud bukan tipu ida-ida, tipu bulat-bulat. Contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan, Rasul dia pandai berhelah kan. Bila Rasul balik daripada satu musafir ataupun satu perang ataupun dakwah, satu hari Rasul bawa balik hadiah kepada para isteri, iaitu berupa cincin. Lepas tu dah bagi hadiah cincin ke apa, macam itulah bagi hadiah. Kemudian ditanya oleh isteri Rasulullah. Saya tak ingat isteri mana yang bertanya, Rasulullah, siapakah isteri yang paling kamu sayang? Rasul kata, isteri yang aku beri dia hadiah cincin tu. Kembanglah isteri tu, sebab dia dapat. Padahal semua isteri dapat. Faham tak? Kalau boleh kita nak kita seorang, kembang, rasa paling disayangi. Maksudnya Rasulullah bukan menipu. Rasul bukan menipu. Betul kan? Rasul berhelah. Tapi isteri tu rasa dialah yang paling disayangi. Nampak tak? Maksudnya cara Rasulullah nak mendamaikan, nak menenangkan hati isteri-isteri ini dengan kaedah yang sangat bijak. Dan Rasul memuji semua isteri-isteri. Walaupun kadang-kadang mungkinlah seorang suami ni dia tak adalah nak puji sangat isteri tu. Tetapi sebab dia nak mendamaikan, nak ini, kadang peranan seorang suami yang ada isteri yang ramai, dia terpaksa mengorbankan diri dia. Saya minta maaf sebab saya ada terima banyak aduan pasal konflik poligami ni.
Dan banyak aduan tu daripada isteri yang kedua. Bukan saya kata, memang saya rasa kesian sebab isteri kedua ni sentiasa dianggap sebagai perampas. Yang kedua, isteri kedua ni dianggap sebagai yang menghancurkan rumah tangga orang lain, dan dia dianggap sebagai orang yang hadir dalam kehidupan orang lain. Maksudnya dia ni menumpang. Jadi dia bawa title dan tuduhan itu sepanjang hidup dia, betul kan? Sebenarnya ujian dia sangat berat. Dan isteri pertama biasanya golongan yang akan diberi simpati, kesian sepanjang. Isteri ketiga samalah, kedua, ketiga. Yang ketiga merampas yang kedua kan. Sebenarnya tak ada istilah merampas tu kan, tak ada istilah. Memang jodoh pada hakikatnya. Cuma di sini bila isteri ni yang menderita dan suami pula lepas tangan. Faham tak? Dalam keadaan seperti ini sebenarnya suami itulah kena mengorbankan diri dia, berusaha sedaya upaya untuk mendamaikan isteri-isteri. Bahkan saya jumpa ramai juga suami yang lepas tangan dan dia menyalahkan isteri-isteri. Kamu ni bila ada isteri yang baik, nak redha, bila nak redha? Faham tak? Kalau kamu ni, kamu isteri kamu sedar tak? Saya memang ada hak pun. Maksudnya dia melontarkan kata-kata. Sepatutnya ketika itu, suami ini berusaha sedaya upaya untuk merawat luka hati isteri ini. Memujuk, mungkin bagi layanan yang lebih, apa semua. Sampailah hati isteri ini tak rasa terkurang dengan kasih sayang suami, isteri ini akan sangat senang hati untuk memberi kasih sayang. Na'udzubillah. Maksudnya mudah-mudahan yang melalui perkahwinan yang poligami, suami yang tersebut diberi kekuatan oleh Allah, diberi hidayah untuk cuba sedaya upaya memenangi hati isteri-isteri. Kerana Allah, bukan kerana isteri, kerana Allah kan. Okey, tak nak cerita panjang pasal tu. Tak reti sebenarnya nak ulas, tak reti. Saya pernah ditanya soalan, Ustazah ni pernah dipoligami ke? Saya ada ceramah apa entah, orang ingat saya ni maksudnya mungkin mangsa poligami kata. Mungkin Ustazah menderita sebab cakap tu macam anti poligami dan sebagainya. Tak, kita bukan anti poligami. Cuma saya ni terlalu banyak cerita dulu kerja perunding rumah tangga, KK poligami yang isteri dizalimi. Jadi bila saya bercerita poligami, jadi banyak sisi yang negatif, sedangkan banyak sisi yang positif. Tapi orang yang bahagia tak ada datang mengadu. Nak buat ada apa? Poligami kami bahagia. Yang tu memang tak adalah mengadu. Betul kan? Jadi sampai pada saya cerita semua yang negatif, yang nak pergi cerai, yang suami zalim, suami tak adil, suami tak mampu, yang tu je sampai. Akhirnya bila saya ceramah, cerita-cerita tu banyak. Jadi orang pun ada yang komen dekat live tu, Ustazah ni poligami ke ni? Macam tu kan. Begitu. Okey, jadi saya tak nak jawab soalan tu. Maksudnya taklah, saya bukannya di poligami lah. Okey, sekarang kita tengok. Cepat-cepat sambung. Apabila suami perlu berdusta, boleh ke 5 minit lagi? Maka lebih baik dia menggunakan lafaz tauriah, iaitu menyebut perkataan yang mempunyai dua makna. Satu makna yang hampir dan satu makna yang jauh. Makna yang hampir difahami oleh pendengar tetapi tidak dikehendaki oleh orang yang berdusta itu. Dia masukkan maksud yang jauh tetapi tidak difahami oleh pendengar. Maksudnya tauriah ni berhelah lah, bukannya menipu betul-betul. Sifat kedua yang membawa kepada kebinasaan yang lahir daripada kata-kata seseorang adalah mengumpat, menyebut berkenaan orang lain dengan perkataan yang tidak disukai walaupun perkara itu adalah benar, sama ada dari segi kekurangan dirinya, akalnya, perbuatannya, perkataannya, pakaiannya dan lain-lain. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Dan janganlah sesetengah kamu mengumpat sesetengah yang lain. Adakah seseorang daripada kamu suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Sekiranya demikian keadaan mengumpat, maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Ini cerita pasal ghibah, pasal mengumpat kan. Jadi pasal mengumpat ni bukan semestinya sikap, tetapi perkara yang benar dari segi kekurangan, sama ada akal dia, perbuatannya, perkataan, pakaian. Kadang kita bukan mengumpat orang tu, mengumpat pakaian dia. Mengumpat pakaian. Kau tengoklah baju dia tu, tua-tua pun nak pakai merelip-relip lagi. Contoh. Tengok tudung tu. Banyak diamond. Kalau boleh jual, laku yo juga. Contoh kan. Banyak merelip-relip ni. Banyak ni. Okey, benda tu walaupun bukan pasal peribadi, malas ke apa ke, tapi pasal pakaian, betul tak?
Kita komen, kita kata pakaian. Kalaulah benda tu sampailah kepada orang yang kita kata tu, agak-agak dia kecil hati tak? Terasa. Maksudnya mengumpat ni semua. Bab rumah ke, bab kereta dia ke, apa-apa, bukan semata-mata sebab bab peribadi. Kalaulah sesuatu itu perkara yang betul dan memang tak disukai oleh orang tersebut bila dia dengar, maka itu dikira mengumpat. Bukannya kita sedap cakap, saya bukan ngumpat pasal dia, pasal baju dia. Ya. Saya bukan ngumpat pasal dia, ngumpat pasal rumah dia bersepah. Semua tu ada kaitan. Betul kan? Subhanallah. Saya tengok ni semua okey, pakaian, subhanallah. Pakai pakaian, pakailah macam mana? Pakaian muslimah kita adalah pakaian menutup aurat. Orang kita mengelik-gelik pakai letak batu-batu tu tak pelik. Maksudnya dah jadi kebiasaan. Bukanlah banyak sangat batu permata tu kan. Biasa je. Jadi melainkan kalau dia terlalu menarik perhatian, penuh, berkilat-kilat bila kena matahari tu kan, sampai silau lah mata orang. Ataupun kita perasan bila kita diperhatikan, orang tengok, maksudnya kita jadi daya penarik lah tu. Ataupun sampai kita ditegur, lawa 10 orang dah tegur. Makin nak pakai ke makin tak nak pakai? Kita ni bila dah makin ditegur, yang tu paling kerap dipakai tu. Elok terletak, elok lawa, elok. Yang tu paling kerap. Pakai selalu. Tapi kalau kita muhasabah, kita akan tanya suami ataupun tanya orang terdekat. Menyelah sangat ke? Memang ni. Jangan tanya kawan yang akan cakap apa yang kita nak. Tapi tanya kawan yang soleh. Saya jawab jujur, memang sedikit menarik perhatian lah. Bila awak pakai ni nampak macam menyelah sikit. Nampak muda 10 tahun. Contoh kan. Betul. Lagi pakai pula. Ya Allah. 10 tahun muda lagi pakai. Perasan tak kita pakai tudung nampak tua, ada pakai tudung nampak muda. Ada nampak warna muka kita makin gelap, ada pula pakai tudung nampak cerah. Betul kan? Ada baju kita nampak kurus, ada baju kita nampak lebar. Maksudnya pakaian sangat mempengaruhi. Jadi Nabi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, sebaik-baik pakaian adalah pakaian takwa. Maksudnya bila kita memakai pakaian itu meningkatkan ketakwaan kita. Takutlah kita akan pujian dan perhatian manusia, sebab ia akan menjauhkan perhatian dan pujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah min zalik. Itu secara umum saja. Alhamdulillah, sekadar itulah kuliah kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat pengajaran sedikit sebanyak ilmu, insya-Allah.